الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله واحد الأحد المفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله خير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Muka surat apa? Tengok muka surat 15. Dan dalil tengok muka surat 15. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Dan dalil atas kidam Allah Ta'ala dan tak baru itu ialah kita fikir. Sampai sudah. Dan dalil, apa dalil? Bukti. Ini bahasa akidah nah. Benda akidah dia bukan boleh taklid turut orang. Dia kena ada datangkan bukti. Tiap-tiap satu tu kita mari bukti dia. Tengok. Dan dalil, apa dalil? Bukti tu. Bukti yang kita duk pegang tu. Pegang apa? Atas kidam Allah Ta'ala. Mana bukti kita kata Allah Ta'ala tu sedia, tak ada mula. Kena buat bukti. Dia tak semacam fiqah. Fiqah kita ikut mazhab Syafi'i kata gitu, kita buat. Gitu. Hak Maliki dia ikut itu. Kadang-kadang ra'i mazhab apa semua tu turut, dia panggil taklid. Boleh sebab masalah fiqah. Adapun masalah ilmu tauhid akidah, dia kena buat mai bukti. Mempegang kata Allah kuasa, mana bukti kuasa dia? Tengok. Takut apa? Takut kita duduk di tahap orang taklid. Bila tahap orang taklid, setengah kata iman dia tak sah. Kau yang doa. Sebab dia turut orang. Takut orang tu lari kata dia turut orang tu. Mana bukti? Aku pun ikut dia, tak boleh. Setengah kata berdosa sebab tak boleh bagi bukti. Pakai turut orang. Wajib dia kena datang bukti. Jadi nak datang bukti, tiap-tiap satu sifat Tuhan kena bukti. Tuhan beri akal sebab tu. Suruh memikirkan akan dia. Tengok. Jadi dan tak baru. Mana bukti Tuhan kidam dan tak baru? Ialah kita fikir, dia suruh kita pakai otak. Bukan buat Tuhan buat fikiran kita ni suruh cari makan ke darah saja. Kalau cakap mencikal ke darah tak kena mudah ya. Hak tak ada otak boleh makan. Sebab Tuhan buat apa kita akal? Sebab suruh memikir bab dia lah. Mengenalkan dia. Maka satu daripada jalan nak mengenal Allah iaitu hukum akal. Ni hukum akal. Ayat Quran satu, kita ambil bukti dah. Hadis Nabi satu, ambil bukti dah. Nombor tiga, hukum akal. Akal juga menjadi sebab kita boleh mengenal akan akidah. Sebab tu bila orang tak berakal, dia taklid tarik, tak kena. Tengok. Jadi inilah paling penting sekali apa dia? Akal kita guna untuk mengenal Allah. Penting hak lain pun. Fikir akal untuk cari makan, belah anak bini. Hak tu penting. Tapi paling penting tak apa? Allah buat kita akal. Kenapa? Suruh kita fikir kebesaran dia. Dan cari akan Allah. Bukan cari macam kita ni. Mengenal akan dia tu. Guna akal. Dia suruh kita fikir pakai akal pula. Pakai otak kita ni. Jikalau Tuhan tidak tentu sedianya, akal kita kira-kira. Kita kira macam mana? Kalau Tuhan ni tak ada sedia, kalau Tuhan ni tak bersifat sedia lah, apa maksud? Nescaya tentu ia baharu. Dia dua tu ya. Akal fikir sendiri lah. Fikir apa ni? Fikir nak cari bukti. Bukti apa? Bukti kata Tuhan sedia. Kena cari.
Ni. Maka dapat pahala tak? Dapat pahala lah. Malah ni kita fikir walaupun baru start ni, Tuhan beri pahala tak? Beri pahala. Sebab apa? Kita memikir akan jalan untuk mengenal Tuhan. Maka ilmu yang paling mulia sekali ilmu tauhid. Sebab dia terbit, dia panggil ilmu usuluddin, asal agama. Nah ni. Jadi kita fikirlah. Fikir macam mana? Kalau Tuhan ini tidak ada sifat sedia, apalah? Maka Tuhan itu tentu baharu. Apa maksud baharu? Ada mula. Tengok otak boleh fikir. Sebab apa? Nak beri kejat dalam hati kita tu. Dan makna baru itu, apa makna baru? Barang yang ada permulaan. Jadi akal pun fikir sendiri ni. Kalau benda Tuhan tak kidam, tentu dia baru. Bila baru, otak fikir kelek, tentulah ada permulaan. Dia ikut tu. Sebab apa pulung fikir sampai tara tu? Sebab nak cari pegang kata Tuhan tu sedia buah tu. Tengoklah. Di mana dalam ayat Quran suruh kan? Fa'alul apa dia kata? Apa dah? Allah Quran dalam Quran sebut dia kata Allah kidam ni wal awwalu wal akhiru. Dialah yang terawal. Nak cari bukti awal tu macam mana? Kena pakai otak. Pakai turut orang tak mau orang kata awal. Tak boleh. Kita kena cari sendiri. Ya. Bila kita fikir dengan otak Tuhan ni, kalulah tidak sedia, tentu dia baharu. Maka makna baharu itu ada mula. Nak cari nak kejap tu. Nak pergi kejap kata pusing gi mari, kesimpulan dia Tuhan kidam. Tengok. Bagi adanya, kalaulah otak kita fikir kalau Tuhan tidak sedia, tentu baharu. Kalau baharu, tentu ada permulaan bagi ada. Nak ada dia tu mesti ada start. Macam kita. Kita ada start ni masjid ni walaupun nampak lama, tapi dia ada tarikh start. Ni. Patah klik belakang. Tiada siapa dia pun. Semua ada tarikh start. Nabi Adam ada tarikh start dia. Bila kejadian dia Iblis. Walau tak ada kalender lah. Allah ada cipta dia. Allah ayat Al-Quran. Iblis lama kita kata ada lagi. Siapa lagi? Semua ada benda Allah cipta. Langit, bumi, lama tak kira lah. Tapi ada start. Kenapa? Kerana baharu. Gitu. Dan jikalau otak fikir juga. Ni bukan lagi tajuk lain ni. Tajuk fikir dengan otak ya. Fikir sebab apa? Nak cari keputusan kata kidam tu. Bukan pula ke remah ikut dan tak boleh. Dan jikalau Tuhan, otak fikir juga. Kalulah Tuhan kita baharu, tentu ada yang membaharu. Apa membaharu? Tentu ada tukang yang membuatkan dia. Kok tulis membaharu sini bukan maksud buat baru. Baharu sini bukan koyak plastik. Faham tak? Baharu di kita bukan maksud koyak plastik macam kita beli barang tu. Baharu ini maksud dia ada mula. Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirun hadisun. Bermula alam ini berubah-ubah. Tiap-tiap barang yang berubah itu baru. Faham gitulah. Apa maksud alam? Alam ni benda yang berubah-ubah. Tengok benda kita ni semua berubah. Dunia ni berubah tak? Berubah lah. Tadi cerah, ni gelap. Makna baru lah tu. Sebab tajuk berubah itu baru. Bukan baru maksudnya koyak plastik. Kena faham takrif dulu. Saya tahu baharu ni. Tak. Baharu maksudnya berubah. Kita baharu tak? Baharu dah. Tadi duduk di baling. Lalu ni duduk di pakai macam bubuk. Bubahlah aku, bubahlah. Dulu aku semak. Lalu ni kuat sikit. Tengoklah. Kau tua. Dulu kita muda. Lalu ni kita tua. Dulu kita tak ada. Lalu ni kita ada. Jadi perubahan dari tak ada kepada ada tu dipanggil baharu. Tuhan tak ada gitu. Maka tak boleh kalau ikut betul kan? Lama dah Tuhan ni. Daripada tok kita cek kita duk royak bak Allah tua bah. Kalau kata Tuhan ni jenis bah, jenis berubahlah, maka tualah. Gitulah. Maka Tuhan itu kidam. Coding dia. Bukan macam kita. Kita ada perubahan. Sebab tu kita ada lama, ada usang, ada tua, ada gerak, ada diam. Diam kepada gerak-gerak pada diam, jauh kepada dekat-dekat pada jauh. Gini.
Jadi gitu. Gelap pada cerah, maka alam ini baharu. Tak ada kepada ada, berubahlah. Maka Tuhan bukan jenis tu. Tengok. Otak fikir tengok. Kalau Tuhan kita jenis baharu, tentu ada yang membaharukan. Maknanya tentu ada yang membuatkan dia. Mesti ada tukang yang membuatkan dia. Tengok otak fikir. Otak ni fikir apa? Sebab nak cari akidah, nak pegang kejap tu. Tu dia panggil pegang yang kejap. Tu dia panggil di ilmu. Kita panggil, orang panggil apa? Simpulan iman. Sipo apa? Sipo mati orang. Nak sipo beri iman kejap, kena ada bahasan lah. Bila ada bahasan baru kita boleh faham buahlah dia. Kalau pakai turut orang dia pening kepala. Kalau orang bahas kita boleh faham. Mana dari kidam? Marilah pandai tengok mana pun. Kalau pakai otak jawab. Nak bahas dengan orang kafir contoh dia. Ataupun orang yang tak percaya Quran hadis. Nak jawab kan? Kita kata hadis tak mendengar dia. Kita ayat Quran apa? Pakai otak. Pakai otak. Pakai otak bahas ni. Tengok. Dan yang menjadikan dia, tentu ada Tuhan yang tukang yang membaharukan dia. Dan yang menjadikan dia. Dan yang menjadikan Tuhan itu pun kena baharu juga. Jadi gitu lah. Otak fikir sendiri. Kalau Tuhan ni jenis bukan kidam, maka dia mesti baharu. Kalau baharu, tentulah ada tukang yang membuatkan dia. Kalau ada tukang yang membuatkan dia, tukang tu pun baharu juga. Kok tu lah. Dia mula pening kepala lah. Wah ini. Tu dia kata nak beri terandah tu. Nak beri las tu. Nak beri buah mati sekat tu. Sebab apa? Nak ambil kesimpulannya Allah wajib kidam. Sebab otak tak boleh terima. Tu dia panggil mustahil akal tu. Mustahil Tuhan itu baru. Kenapa? Akal bahas oleh dia. Tu maksud dia hukum akal tu mustahil wajib. Maka wajib kidam. Tu faham ni? Akal bahas tu dia panggil pakai yang menghukum akan oleh akal, dia panggil hukum akal. Tengok kalau musannaf yang menghukum akan perkara oleh adat, dia panggil hukum adat. Yang diturunkan hukum ke atas kita oleh Allah, hukum syarak. Kalau janjian dalam Quran oleh Allah dan Rasul ataupun kita lah hadis Nabi, dia panggil hukum arif. Tiga utak-utik tu. Ingat satu ya. Jadi ni tajuk apa ni? Akal yang menghukum. Tengoklah. Maka otak kita berfikir sendiri ni. Bila Tuhan ni kalau tidak kidam, maka dia baharu. Kalau dia baharu, tentu ada tukang yang membaharukan dia. Kalau tukang membaharukan dia, tukang dia tu berbaharu juga. Main dah lah. Tengok ni. Tidak boleh dikatakan yang menjadi itu sedia. Kita tak boleh kata pula tukang hak buat Tuhan ni pun kidam juga. Sebab apa? Tanya dia ni lah. Dia ni siapa dia buat dia? Main dah lah. Tak habis cerita. Dia akan sampai tajuk yang sama. Dia berderet lah. Dia jadi berderet gitu. Sebab itulah keputusan dia Allah wajib kidam. Ni ya tok guru tulis kitab beri supaya kita faham. Ni ada hak bengok tuan bagi ini semua bid'ah ni mengaji ni. Ni cari kayu cabar gejam masalah pecah. Aku tak bahas ni nak reti mana-mana. Zaman Nabi Muhammad tak apalah dia reti maksud dah. Baca huwal awalu faham dah. Kita awal-awal tak apa. Awal mari awal. Dia kena hurah awalu tu. Maka kena hurah lagi. Orang zaman Nabi tak apa dia faham maksud dah. Orang Arab lain. Zaman Nabi kata orang goyak. Zaman kita ni orang ajam bahasa Melayu. Tak ada lah peta orang Melayu ni. Kalau tak hurah gini mampu terkekeng tak apa tak faham. Mari kita ni tak boleh mengaji bid'ah. Bodoh sampai ke mapuh. Lepas tu sembang kita mencari Tuhan. Cari dia mana Tuhan? Kau pasal malam? Ada ni tu kita mencari Tuhan. Bertanya tengok entah apa Tuhan. Allah ada setengah tu. Kita semayang ya cari Tuhan. Bila cari Tuhan, membayar Tuhan tak sama pucuk mari nampak lagi. Dia panggil jahil merekah. Tak kena dengan perkara. Tuhan boleh menghidup mati. Tuhan boleh berhidup, Tuhan boleh mati. Dajjal boleh berhidup, boleh mati. Ingat ni. Tuhan boleh menurunkan hujan. Dajjal boleh buat turun hujan. Tu dia. Nak buat apa?
Boleh menumbuhkan pokok. Wabah, Dajjal esok turun, dia menumbuhkan pokok, mengalir akan air, menurun akan hujan, memberikan kemarau. Tu dia. Membangkit orang dalam kubur. Mau nak jawab apa? Sebab tu kena mengaji Tuhan yang macam mana. Setengah tu cakap, Tuhan menghidup mati. Cakap gitu boleh lah. Belum mari Dajjal suruh. Mu nak terjadi kubur, mana di kubur? Dajjal kata. Kita pun tunjuk kubur macam bubuk. Mu nak pergi sampai dia bakitlah kubur. Kita kata, tok yang kita, tok nek kita. Bakitlah tok cai kita. Wow, ni lah Tuhan. Nak jawab apa? Tuhan boleh beri rupa. Allah beri kelebihan ke Dajjal waktu tu. Sebab tu kena mengaji bahang ini. Sakat nak hidup orang mati, Dajjal pandai. Menghidup orang dalam kubur dia boleh bakit. Kalau sebab tu kena Tuhan yang macam mana? Bukan sakat boleh hidup waktu Allah beri masa tu nak uji tengok. Bila orang tak kena Allah tengok. Orang silap mata pun kita pening kepala lah. Kalau musnah rahimakum. Gini. Deh. Mula adalah puja, pakat puja habis. Ayah ping tu pun orang puja. Maka kedarah kaki susu sebayang kaki bodoh. Bodoh orang ada tu manusia tuan-tuan. Dia tengok pelik sikit, kemah dia ni. Ni orang dia, tu dia sebab tu kena mengaji nah, tengok. Qala musannif rahimakumullah. Tengok begitu. Sebab tu kena bahas dengan pakai akal tengok. Kerana yang jadi itu dia kata. Tidak boleh dikatakan yang menjadi itu sedia. Kerana yang dia jadi itu dikatakan Tuhan. Sebab kita kata kawan ni Tuhan lah tidak ada kifayah. Maka ada tukang buat dia. Kawan ni pun tak boleh juga. Sebab dia tukang jadi Tuhan. Lepas tu kawan ni nak berdaya. Kawan ni tak selesai masalah. Akal kita jadi akal tak terima lah. Akal tak terima itulah kesimpulan dia kidam. Kalau orang bahas boleh bahas. Boleh bahas. Bahas dengan otak boleh. Tak kena pakai ayat Quran hadis. Tu ulama buat siap tu nak mengenal akidah, Quran, hadis, hukum akal. Tengok qala musannif rahimakumullah. Sebab orang kan tak percaya ayat Quran. Kita baca hadis dia tak percaya. Kita bahas dengan akal. Dia kata Tuhan ada tukang buat. Kita bahas tengok. Sebab tu orang Kristian dia bahas bab Nabi Isa tu. Tak berani sampai sudah. Saya ingat Ustaz Farhan seorang. Padri daripada Sabah. Mari tempat saya di Kampung Sipu. Masa tu. Dia kata dia tu anak pada padri besar Borneo. Makna dia pun naik tahap tinggi dah. Dia boleh baptis orang. Baptis ni celup bukan dosa. Tekan kepala lah hakik klik. Mana dia kan sahibul semaah lah. Kalau kita kau pakak besar lah. Deh. Orang besar sungguh lah. Pakak besar lah. Jadi pak dia hari tu dia kata ayah dia ni pergi ke Itali. Pergi ke Itali kursus padri. Jadi dia tahu hati saya duk lekat satu benda ya. 3 Tuhan dalam satu Tuhan, 1 Tuhan dalam 3. Nak hurai kok mana? Yang ni. Jadi dia kata bila pak dia tak ada, dia berani tanya hak padri tua-tua ni. Hak geng veteran lah. Pak kiai belakang lah semua ni. Geng ni geng hak lama semua lah. Hak boleh murtadkan orang Islam berpuluh orang ni. Dia sebut dia 80 orang di bawah tangan dia saja buat murtad. Orang Melayu kita berbahas dengan demo. Dia yang betul bab Trinity ni, Kristian ni. 3 Tuhan, Tuhan Allah, Tuhan Maryam, Tuhan Isa, duduk dalam satu Tuhan. Satu Tuhan duduk dalam 3. Kira belah mana? Jadi dia sendiri Allah nak beri hidayah petunjuk dia terduk fikir tu. Jawapan lain tu boleh kira cara, boleh lawan lagi dia tak. Jadi dia pun tanyalah kepada bapa-bapa lama ni tu. Saya ingat lagi ceramah dia. Saya tanya hak padri lama-lama tu. Ni dia ayah tak ada dia tanya nak tanya ni. Satu soalan tu. Padri tua-tua kata apa? Hak tu ayahmu tak beri tanya. Tu dia. Jadi macam berahim pendek tu. Nombor 2 tak boleh nak tikam. Ini sudah register. Sebenarnya dia pun tak boleh bahas. Tak boleh terima dengan otak. 3 benda dalam satu. Satu benda dalam satu. Ada 3. Pening kepala. Mana dia mau pun tak percaya. Tak boleh dia tak lagi. Ni. Sebut tak pernah sebut tu.
Hak padri tu kami pun tak tahu. Ni geng lama veteran pak mun tak beritanya. Dia terdaklah kalau jumpa orang Islam nak jawab macam mana? 3 lawan 1, 1 lawan 3. Faham gini. Kita tu kita nak kerja wahdaniyah tu, besar tu. Besar pada zat, besar pada af'al, besar pada sifat tu. Sebab nak tolak ni. Ni Melayu bengong tak mengaji setengah ni ikut Kristian macam ni. Tak ketipak. 3 Tuhan lah satu Tuhan 3. Otak boleh masuk, tak payah bahas. Padri sendiri tak kerti. Dia mengaku sendiri, saya apa bengong dia tak jawab. Tu kira tahap tinggi lah, boleh bakti orang lah. Kalau kita akan boleh tular fatwa lah. Tu tuan-tuan, tu sebut sekali padri. Dia masuk Islam, pak dia tembak dia. Mak dia tepih, dia lari main semenyo. Sekarang dia buka tafsir sah. Ustaz Farhan tu lah siapa biasa dengan ceramah dia. Dia sebut sendiri. Makna dia demo sendiri pun keliru. Tak tahu. 3 dalam 1, 1 dalam 3 Tuhan. Mana boleh? Jadi kan muttasil lah. Ni maya. Maka hak ni adalah hak ni lah kita mengaji untuk bahas bab tu saja. Tak mari berapa ribu pahaman lagi tu. Ni dak ustaz jenis ni nak kacau. Tak boleh ini bid'ah. Bengong habis orang tengok. Alhamdulillah rahimakumullah. Kita jawab ni untuk apa? Untuk menguatkan akidah kita orang Islam. Sebab orang Islam bukan tahap tok guru belaka. Hak tak reti sungguh. Sungguh mampu. Dia faham Tuhan ni buat hujan, buat langit, buat sejuk. Mari tukar silap mata dia turun. Tengok kita. Qala musannif rahimahullah. Sebab tu kena mengaji ni Nabi faham ni. Nabi kejak kata Tuhan, itu kira. Tengok. Kita fikir sendiri. Maka yang menjadi itu pun Tuhan juga. Sama-sama baharu. Kalau gitu kan. Kalau kawan ni tidak kidang, tentu ada tukang buat dia. Kalau tukang dia buat dia ni, tukang buat dia pula. Siapa dia buat? Kawan ni buat dia. Tak habis cerita. Duk jadi berderet ke bagi. Tu otak fikir sendiri. Kerana yang menjadi itu maka yang menjadi itu pun Tuhan. Maka yang menjadi itu pun Tuhan juga sama-sama baru. Jadi baru juga hak nombor 2 tu pun. Hak nombor 2 dia buat dia. Ada tukang buat dia lah. Sebab kita bukan kidal dia. Tukang hak nombor 3 pula. Tukang hak nombor 3 bukan dia. Tukang nombor 3 yang buat nombor 2 tu. Hak nombor 3, tukang hak buat nombor 2 tu, dia tu pun hak nombor 4 buat dia. Hak nombor 4 sebenarnya pada hak nombor 5. Hak nombor 5 dia apa? Hak nombor 6. Bila nak habis. Ni. Tu fikir dengan apa tu? Fikir dengan otak. Otak Tuhan beri suruh fikir kok tu. Suruh fikir kebesaran Tuhan. Ni. Anda tengok qala musannif rahimakumullah. Ni fikir nak berjana Islam ni masalah. Cari jalan nak berjana Islam. Tengok qala musannif rahimakumullah. Sama-sama berkehendak kepada apa yang menjadikan dia. Maka kalau Tuhan ni pun tidak kidam, maka ada tukang buat dia. Bila tukang buat dia ni pun, dia ni pun tentu tidak kidam juga. Sebab kita Tuhan bukan kidam dah. Kawan ni buat dia. Jadi semua ni pun perlu kepada tukang. Bila perlu pada tukang buat, dia panggil baharu lah. Tak panggil Tuhan lah. Beninglah kita. Tengok qala musannif rahimakumullah. Maka jika yang menjadi akan Tuhan yang kedua itu kena kepada Tuhan yang ia telah menjadi itu, maka dinama akan dia daur. Jadi gitu ni. Kalau Tuhan ni hak nombor 2 tu pun telah menjadi, maka dinamakan daur. Dia ada 2 jalan yang tak terima oleh akal. Apa maksud? Kawan ni pun kena buat oleh kawan ni. Kawan ni pun kena buat oleh kawan ni. Jadi gitu. Contoh gini kalau kita katalah kawan ni dia buat oleh kawan ni. Kawan ni buat 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 kawan ni klik. Boleh terima akal tak? Berhimpun 2 benda. Ni dipanggil daur dia panggil. Dia macam ratai bersekar tu. Tak tahu pucah siapa buat dulu. Dalam waktu yang sama Tuhan yang
menjadi itu pun dijadikan oleh Tuhan yang tak dijadi lagi. Jadi musim gitu. Ni dor yang panjang dia panggil. Kalau dor pendek gini lah. Mu ni dijadikan oleh kawan ni. Kawan ni dijadikan oleh kawan ni boleh tak? Duk bertimbang gitu. Nah, maka tak terima sekali-kali. Maka dengan jalan itu mustahil akal. Wajib Tuhan sedia, tidak ada jalan untuk tukang menjadikan dia. Itu dia panggil tu. Nabi kejap tu. Tu jalan satu kita kata. Tengok. Habis kalau musannaf rahimahullah. Maka dinamakan dia daur. Apa arti jur? Berkeliling atau bergilir buat. Mana boleh ni? Ni. Dalam waktu yang sama dia ni pun ditimbulkan oleh kawan ni. Padahal kawan ni pun yang menimbulkan awal. Kok mana satu ni? Jadi akal boleh terima tak? Akal kita tolak dengan jalan daur. Maka wajib Tuhan itu kidam. Tidak ada tukang buatkan dia. Tengok kalau musannaf tu ya. Tahu lah buat satu. Mustahil pada akal. Nak bahas bab kidam ni ingat dua benda. Satu daur dia panggil. Bukan dia. Tengok. Maka iaitu batilun bohong. Kenapa bohong? Kerana dua Tuhan umpama itu berhimpun dua perkara yang berlawanan. Tahu tak? Kawan ni musim pergi mari, dia ni buat dia ni kelek, boleh tak? Padahal dia ni yang buat kau ni. Pening dah weh. Ni dia panggil daur. Tok guru kacang cari jalan ni membahaskan tulis bagi kita dalam bahasa Jawi ni. Ambil lah kita arak nu hurai bagi kita. Kalau kita nak hajar macam mana? Kidang ke kidang gitu. Nak hurai kau nak. Pening kepala gitu. Tapi ulama buat tulis bagi kita kitab bukan seorang dua ni, berapa jilid dah ni. Habis ni berapa puluh tahun dah. Tuan Guru Abdul Aziz Al-Fatani. Tengok wujudlah tok guru tinggal bagi kita. Ini dia pegangan apa? Pegangan ahli sunnah wal jamaah dia panggil. Zaman Nabi ada tak hajar gini? Tak hajar lah zaman Nabi, tak ada tulis kitab. Lagi. Zaman tu orang pakai terima terus. Sebab macam tadi dia faham maksud dah. Kalau Allah itu esa, dia faham habis dah. Esa zat sifat tu. Mari zaman pertengahan 100 tahun 200 tahun dia timbul bercabang-cabang. Orang faham mula dah Tuhan macam mana? Kawan ni tubik fatwa dia, pengikut beribu kan. Tuhan ada tubuh badan. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah, tangan. Anak murid beribu kan. Satu puak. Mari puak pula hurai dengan otak. Mu'tazilah. Dia hurai ke tu pula lah. Mari satu puak pula Mujassimah. Lepas tu tak bahas bab lain lagi. Bab perbuatan Tuhan, bab kehendak Tuhan. Kau ni faham kau ni, kau ni faham kau ni. Jadi bertetang hak Nabi hijau. Jadi ulama orang yang tanggungjawab. Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi ambil Quran hadis. Bahas buat kitab supaya susu jalur kena sungguh. Tubik dalam hadis Nabi kata tafarraqat min ba'di, Nabi kata, dan berpecah lepas pada aku salasa wa sab'ina firqah, 73 firqah. Islam pun itulah juga, tapi akidah macam-macam. Mu faham kudrat Tuhan macam ni, aku faham kudrat Tuhan macam ni, aku faham kudrat Tuhan macam ni. Faham kudrat hak betul dengan Nabi mana? Maksud gitu. Tu ulama tulis kitab tu. Tengok kalau musannaf rahimahullah. Gitu nah. Gitu. Tu maka ambil daripada Quran, ambil daripada hadis lah juga. Hurai sini ni buat kitab bagi kita. Tengok kita. Habis nah. Satu dah kita ambil tok buang. Ambil buang tok tak boleh pakai. Apa dia? Daur. Daur ni otak tak boleh terima. Mustahil. Dalam satu masa dia tu lah nak buat dia tu buat dia tu. Boleh bergerak tak jadi benar, tak boleh lah. Supaya seorang tarik seorang tarik kok ni, seorang tarik kok ni, nak pergi dah. Tak boleh nak pergi ke mana, tak bergerak ke mana. Maka bila Tuhan tak timbul gitu, macam mana boleh jadi alat ni? Otak kita boleh jawab dengan apa? Dengan butir mata tengok sendiri ni. Ada Pak Cik ada Barazak, ada tuan-tuan semua ni. Kenapa ada tuan-tuan semua ni? Kerana ada Tuhan yang bersifat kidam. Kenapa? Kalau tak kidam jadi baru. Jadi baru Tuhan pun tak timbul. Tak timbul Tuhan nak timbul kita kena. Itu jawapan bagi akal. Tengok kalau musannaf rahimakumullah. Gitu.
Ni masalah itulah Ali. Bubuh dak siaran agama bubuh 12.45 malam. Mu tengok TV. Sepala bapak mana nak tengok? Aku tak mau tengok ni. 12.4 malam bicara ustaz. Mari. Bicara ilmu usuluddin, buku apa? 12.45 tu dia. Dekat bini pak ke mana lah. Hak pukul 8 malam, hak pukul 7 malam ada buku ni. Cerita bapak-bapak 7 hari pak. 7 hari mencintai aku tak tahu. Dia mau kata tengok saja Melayu kita berjuta. Aku heran sungguh. Pukul 7 sampai pukul 8 sembahyang maghrib ku apa? Tu marah kita pula tu. Pula dah. Dak nak royak bi kata kita berat kok tu. Cuba pukul 8 tu mengaji tu. Enggak sikit. Tu payah nak buat Islam tuan-tuan. Nah, ingat senang nak buat Islam. Hak bengong buat Islam berlama lagi. Tak kira pahaman-pahaman yang lain lagi. Dah lah sikit dah. Hak penting dunia lagi. Hak tak faham apa dah. Tengok. Kalau musannaf rahimakumullah. Kita kata itu sok marah. Jangan warak sangat pula dah. Tengok kalau musannaf rahimakumullah. Tengok kita lah. Gitu. Tengok siaran TV lah mana goyak. Dia berhukum apa? Waktu yang tak kena losong 12 lebih. Allah, siapa nak tengok TV? Kalau agama telanjang tengok juga. Baru tak ni gagah-gagah buka. Kalau agama telanjang malam ini, 12.45 wajib tontonan berjuta tengok. Tapi kalau kuliah agama 12.45, kalau bapak nak tengok. Ni aku heran kita ni. Aku geram sungguh lah. Lepas tu sebab apa kita tak reti agama nak reti macam mana? Sebab tu yang lawan Islam orang Islam. Tu tak kira pemimpin bengong-bengong tak hari tu. Tak reti pos satu pada tu. Tengok. Allah ni terbaik. Tengok. Buat tengok orang asing lain pada kita. 4,400 hektar. Musangking. Kalau orang kita orang Melayu tebang tanya pakcik tu lah. Pakcik Polres dulu ni. Jabatan Hutan. Kalau Melayu kita baru tebang tak ada setengah gelung, takat dengan cancel masuk penjara. Demo hetang sampai berapa puluh ribu gelung. Bukan 2-3 gelung, 4,400 hektar. Aku tak reti macam mana. Lepas tu sekor tak takat. Tu kata dunia tak ke mana kita ni. Tengok kalau musanah aku geram sungguh tengok. Lepas tu sembang Melayu tak boleh. Melayu kena Islam tu. Sekat Melayu saja tak jadi dah. Sakat kerak kotel saja tak jadi. Dia kena link lagi. Hebat tak mana Melayu sebab kerak kotel tak jadi. Dia kena faham agama tu penting. Betul lagi aku kata lagi geram sangat. Tengok sedih sungguh bahasa Melayu kita. Nah. Dunia apa bela korang lain. Akhirat pun tak cukup jauh. Harap pemimpin kelahi dia. Tak puas hati mu tubuh sana, aku tubuh sana. Jadi lama-lama jadi Indonesia. Parti saja dekat 30 parti jenis pakah kita. Aduh, parti lama kereta, lama mutu lapang payung lo, lama kereta kebar. Matilah, pecah belah habis kita. Tengok kalau musannaf rahimahullah. Teho tuan-tuan. Politik pun tak tahu mana kita. Berserabut itu. Saya kata tu teranglah, memang sungguh. Politik entah apa kita boleh. Takat hari ni. Yang kita tu boleh bersaling. Boleh bersaling. Sekali pihak raya, sekali dia mau boleh benda. Gagah boleh beringnya. Tu pun kalau aku boleh, aku tak boleh aku kata agak. Al-Musannaf rahimahullah. Tu orang Melayu nak buat geran saya ingat. Hak buat usaha tanah 70, tahun 70 ada lagi. Tak boleh geran pihak gini. Dok bayar duit berapa cik? Duit tu. Duit hak berpuluh ringgit tu. Baru berapa gelong? 2 gelong. Boleh tak ada tanah petai? Tak kalau demo mau tengok bahasa asing demo politik, duk dalam kerajaan apa ada, duk luar apa ada. Dua-dua imbang jaga semua ya. Kita Melayu aku geram sungguh gitu betul lah. Tengok kalau musannaf rahimahullah kena kata tuan-tuan. Wajib tu bukan sekat sunat. Kena tegur pemimpin. Sebab tu pemimpin ni kalau tak kembali pada Quran hadis, tak make agama awak masuklah politik jahanam habis. Bawa agama tu ada dalam politik. Bau dia tu halal tak boleh rasuah jahanam. Rosak agama semua ada. Tengok. Kita buangkan agama dari politik, maka tidak ada halal haram dalam politik. Hentam sajalah labu, mampus kekeng dia. Tengok tu. Tengok kita. Al-Musannaf rahimakumullah. Gitu nah. Nak komen jangan komen lewat Facebook saja, mai jumpa aku. Komen Facebook aku tak tanya awak.
Nak tekan tak mana tak tahu. Tengok kita. Maka iaitu batilun, bohong. Otak tak boleh fikir, tak boleh terima sekali-kali. Kata berhimpun dua benar ni, bukan daud. Nah, kerana kedua Tuhan umpamanya itu berhimpun dua perkara yang berlawanan. Situ otak boleh fikir. Mustahil lah dia ni nak buat kawan ni dari masa-masa dibuat oleh kawan yang dia buat. Otak gila mana boleh terima. Maka tak macam tu, bukan daud. Maka Tuhan mesti kidam. Satu, hujah akal nak jawab, dapat jawapan kata kidam tu. Tu yang ada bahas tu. Bahas tak boleh dah tu, dia panggil mustahil pada akal tu. Mustahil lah. Tuhan itu baru. Kenapa? Kalau kita bahas kau tu bang, tak boleh lagi juga. Tengok. Iaitu tiap-tiap satu itu berhimpun ada nisbah. Nisbah apa? Ada sesuatu. Duduk bersekali situ. Tak boleh terima. Dialah yang menjadi Tuhan yang pertama itu. Dan tiada nisbah. Dialah yang kena jadi. Kok mana? Dia yang buat Tuhan tu. Dan waktu yang sama dia pun dikena jadi. Belah mana? Otak mana yang terima? Maka kesimpulan dia, hati kita kejak lah. Kejak dengan secara tak sedar. Apa dia? Tuhan itu kidam. Kerana perbahasan jalan tu pun bukan. Tu satu jalan. Walaupun pemenang kita nampak lah. Ini akidah dia panggil. Ni akidah lah. Ni cara kita lah. Cara ustaz bodoh cara aku lah. Nak mengaji pandai, cari ustaz pandai lagi. Tengok. Qala musannif rahimahullah. Demikianlah bagi yang satu lagi itu. Macam tu lah juga hak satu lagi pun. Dan jika yang menjadi Tuhan yang kedua itu kepada Tuhan yang ketiga, yang ketiga pula pada yang keempat menjadi dia, maka yang keempat, yang kelima ni dengan jalan yang kedua pula. Hak tadi daur tak tepi dah, selesai dah, bukan dia. Kita ambil jalan kedua pula. Jalan kedua entah apa? Ni otak fikir tengok. Kalau Tuhan ni tak kidam lah. Kalau Tuhan tak kidam, otak fikir, maka Tuhan itu baru. Bila baru, satu jalan daur kita bahas lah, bukan dia. Jalan kedua iaitu tengok. Dia kata kena. Dan jika yang menjadi Tuhan yang kedua itu kepada Tuhan yang ketiga. Hak ni dibuat oleh hak ni. Kau tu. Deh. Tengok satu Tuhan ni. Tengok. Lepas tu hak ni dua, hak ketiga ni, hak dua ni dibuat oleh yang ketiga. Yang ketiga ni pula kita kata dibuat oleh kawan ni. Kawan ni pula dibuat oleh kawan ni. Dia kata apa tu? Tengok. Yang ketiga pula, yang keempat apa dia? Yang keempat buat dia. Kalau tak kidang. Tu satu jalan. Tadi dah tak terpilih satu. Dan yang keempat pula dibuat oleh yang kelima. Yang kelima pula. Dan yang ketujuh sehingga tidak kesudahan. Jadi tak berhabis. Tu dia panggil apa tu? Dan tidak habis bilangannya, maka dinamakan dia tasalsul. Dia panggil. Tasalsul. Tasalsul apa dia? Kita fikir bahas kata nak jalan, nak beri hujah kata apa? Nak beri hujah kata Allah kidam. Satu tadi kita bahas kata bila Tuhan tak kidam, maka dia baru. Bila baru mesti timbul satu jalan daur. Pusing kok tu. Tak selesai. Baik, jalan kedua pula dia panggil tasalsul. Apa tasalsul? Kawan ni dibuat oleh kawan ni. Kalau kita tak kidam lah, tentu ada tukang membuatkan dia. Jadi tukang kawan ni buat, saya dah buat. Kawan ni buat. Kawan ni lah. Bila buat dia? Kawan ni buat. Kawan ni lah. Sampai bila nak habis? Nampak lagi. Jadi kita faham lah dengan dua jalan ni. Maka hujah dua ni lah nak wayak kata Tuhan wajib kidam. Wajib pada akal kidam. Sebab kalau baru dia akan timbul dua jalan ni. Satu dipanggil daur, satu dipanggil tasalsul. Tasalsul ni pun tak terima akal juga. Sebab tak habis jadi Tuhan. Allah dibuat oleh Hamid.
Hamid pula dibuat oleh Yusuf. Yusuf dibuat oleh Harun. Harun dibuat oleh Najib. Najib dibuat oleh Mahdi. Mahdi dibuat oleh Anwar. Anwar dibuat oleh Azmi. Azmi dibuat oleh Zuraida. Lepas tu habis tak baik? Tu dipanggil tasasul. Otak fikirlah. Makna dia kenapa? Bila kata Tuhan tak kidang dia baru. Bila baru jadi gitu. Kalau duk galik buat tu macam mana nak jadi kita ni? Tu dipanggil hujah kidang tu. Nak boleh kata hujah, kata bikejat, kata Allah kidang tu. Bukan boleh kata Allah kidang. Itu belunguk gitu. Memang kidang tak apalah. Tengok kalau musuh lavender dulu ni. Memang kidang kutu lah. Kidang ni kena faham. Memang kidang mudah aja goreng kita belah kiri. Tara mana lagu isi dan kulit zaman tu hanguk pala berapi. Kumpulan sos masuk kumpulan lavender tu. Tidak lagi kidungmu. Aku betul betul. Amang kidang tak apa kidang payah nak bahas. Amang kidang senang ya. Tengok qala musannif rahimahullah. Artinya berhubung-hubung dengan tidak kesudahan. Jadi mana dia kalau Tuhan otak kita fikir dengan otak, kalau Tuhan tidak kidang baru, kalau baru maka ada tukang buat dia. Tak apalah tukang buat dia, Tuhan siapa dia? Buat oleh kawan ni oleh buat ni. Jadi gitu. Itulah dua jalan nak beri hujah kata Tuhan idam. Kalam musannif rahimakumullah. Sikit dia. Ngaji ni kalau lama-lama sangat dia pening pala. Kalau sembang kedai kopi apa? Pas jawab. Semua tajuk ada. Tambah tajuk politik. Naik pening kepala bah. Tak habis-habis. Deh. Musannif rahimakumullah. Artinya berhubung-hubung dengan tidak kesudahan. Kita habis pegang tu. Habis-habis tajuk ni sini. Boleh sutik faham tak apalah. Kalau bini klik tanya Ustaz Zamri Haji bab apa ni? Bab kidang. Oyak macam mana? Bukti kata Tuhan kidang tu. Maklum di rumah tanya. Maklum tak boleh mari PKP. Klik oyak bini di rumah. Wajib atas suami mengajar akan akidah pada isterinya. Wajib tau. Ni belah bini nak betul dakak saja beranak. Lemu pun beranak. Aku belah kami beranak berlama. Sakat boleh beranak jamu makan kami pun jamu makan. Bini kita tu kena hajar dia. Anak kita yang sudah boleh reti dah memayik dia panggil. Wajib atas bapa mengajar akan ilmu tauhid, mengenal akan Allah. Kena royak dia. Tuhan tidak kecil, tidak besar. Kena royak. Kalau kita lah. Wajib lah. Berdosa kita jadi pak. Aku sakat boleh makan, minum. Belah lah bini dia jamu makan hari-hari. Nasi. Malam-malam dekat tidur. Dia apa pandai tu. Bapak kami dia gagah 40 ekor sudah. Lagi kemas pada kita. Kita 2 orang pun terpinggir lah. Aku sakat nak hebat bini tak salah. Sakat 4 tu sah. Kami sekor-sekor bapak. Dia boleh handah 40 ekor ibu. Jadi hebat antara kita. Hebat kita tadi lah. Kita hajar bini kita bak. Tauhid. Kelioyak bini. Mana buktinya? Kena hurai ke maklum rumah. Mau dengar molek timah. Kalau Tuhan tidak kidang, tentu sedia mau tengok. Kalau baru tentu ada buat dia. Siapa buat dia? Kata kawan buat. Kawan dia buat dia. Habis. Bukan dia. Pusing kau jauh pula. Hurai aja tadi. Baru faham bini kita. Baru kita tak kena tanya dengan Tuhan. Tidak gila kita. Tengok kalau musannif. Tu dia panggil aku terima akan nikahnya tu. Minyak terima entah apa. Terima tanggungjawab hukum syarak. Kena royak bi molek nafkah zahir batin bab agama kena hajar habis. Bini tak utuk aurat kat hukum hakam kena hajar dia. Lalu ni musim PKP, dia mau lepas tak kena mari. Tak apa, kita klik hajar royak. Tengok, qala musannif rahimakumullah. Gitu dah. Kena klik royak bini. Bini tak mau dengar menikah seorang lagi. Kalau mau berani aku tak berani. Dan ia itu batilun. Kerana berhimpun dua perkara yang berlawanan juga. Kalau jalan tasasul pun tak boleh terima juga. Sebab apa? Dia himpun dua benda juga yang berlawanan. Iaitu kesudahan habis pada diri perkara itu. Dia kalau buat pergi mari dia akan habis juga.
Tak kata. Lah sekali kami macam kita make tali segulung, kita gulung tali tok sana. Tarik dia akan dah habis. Tahu tak? Saya beranak oleh pak saya oleh chair saya oleh Tok Yang boleh Tok Yek, Tok Nyuk, Tok Yang, tu semua. Lah sekali Nabi Adam pada buat dia Allah. Tu dia. Maka benda ni pun dia akan habis walau tersasuri. Dan tidak kesudahan habis pada dakwaannya. Dan ia itu mustahil, yakni tentu tidak sekali-kali. Kalau ia tak habis, kalau kita tak habis jadi jawab. Baru tak selesai masalah. Nah. Tapi kalau benda jenis banyak mana pun dia akan habis. Tengok keturunan kita. Nah, kalau ni 7 keturunan tak ingat lah kita. Pakat 3. Aku bin Cik Teh bin Din bin Saleh bin Po tak tahu. Aku tak tahu lah. Kok tu kena gelik tak keturunan adik Mahdi Pak tu dek. Tengok kau. Nah. Pak lagi sekat tu dia. Tapi benda pun akan habis. Kerana tidak ada yang berhimpun dua perkara yang berlawanan itu, maka membawa kepada makhluk. Tidak ada makhluk ini dan ia itu batil. Kalau dok berhimpun pergi mari di sampai sudah tak habis itu. Maka apa dia? Membawa kepada tidak ada makhluk ini. Jadi makhluk ini tak ada macam mana? Nah apa? Sebab tak habis-habis. Kalau jalan habis pun dia habis putus juga. Nak jadi makhluk macam mana? Nak jadi makhluk ni macam mana? Nak jadi makhluk ni tak akan timbul. Tuhan pun tak jadi sebab duk galik jadi buat. Sampai hari ni tak selesai. Tu jalan tersasul pun bukan dia. Tu benda kira-kira bukan ada, mustahil. Apa maksud mustahil? Benda yang tidak kidat, benda yang tidak koding dan tidak baru. Juga gitu. Saya mata Ustaz Zamri di mana kata Tuhan baru. Benda mustahil kita faham benda mustahil. Apa maksud benda mustahil? Benda tak masuk buk. Benda tak masuk kira. Sebab apa? Mustahil itu sendiri benda yang tidak koding, bukan azali dan bukan baru. Benda baru ni boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Mustahil ni tak ada langsung. Kalau kita tahu mustahil itu benda baru, apa maksud baru? Baru dua benda. Nak beri ada boleh, tapi ada. Mustahil ni memang tak ada. Kalau benda kidam juga, kita kata benda koding pula atau azali, benda yang ada yang tak ada mula. Benda baru ni, benda yang menerima ada dan tak ada. Maka mustahil tidak azali, tidak koding dan tidak baru. Maka bahas apa? Bahas Nabi faham kan. Kena reti tu kan. Jangan nak kata baru tu ada, tak ada leh. Tasasul tu pun tak ada, daur tu pun tak ada. Cuma bahasan Nabi faham bab kidang tu. Saya duduk tu baik pula tu. Di mana ni bolehkah kita kata jikalau Tuhan itu baru? Bengonglah. Duk royak dah benda tu tak ada. Bahas benda tak ada weh. Ada bengong gitu pada. Ini boleh tekak kita. Benda royak benda tak ada. Supaya apa? Nak royak benda tak ada tu Nabi faham. Supaya kita nak ambil lemah lah, buluh lemah. Nak cari buluh lemah hak betul, kena hak bekok. Kalau betul belakang nak buat macam kita ini nak kena bersatu perjuang dengan bersatu hak kerajaan nak kena. Macam kita kenal kalau kepala dia Mahdi, geng perjuang, bah tu juga. Kalau kepala dia Muhyiddin, geng bersatu kerajaan, tu kena walaupun merah sama merah. Apa tak erti sangat perkara tu. Tu politik ke apa? Kalau musannaf rahimakumullah. Dan ia itu batilun. Tapi kerajaan ni pun di parti-parti lah kerajaan ni pun kena ingat lah. Demo naik tiga-tiga ni semua ada tanggungjawab masing-masing dan sama-sama pakat mengaku. Tu sudah waek lah. Ni bila gabung parti nasional ni bukan mung kata kemah aku kemah mung kena ikut. Tak, tiga-tiga ni kena. Mana contoh dia? Tengok cerita Piramli. Bila mana Laksamana Doremi nak pergi bunuh Menteri Pasola tu. Tak kata. Nak bawa klip puteri tu. Do kata apa? Kerana tika terbang akulah boleh kita sampai jumpa Raja Pasola. Hei, dia kata.
Kalau tidak sabit bangsi hikmah aku ni, tak boleh tubik buluh runcing. Sebab dia menteri pasola tadi, dia kebah. Kawan tu kata, kalau aku tak pakai teropong aku ni, tak nampaklah di mana menteri pasola. Jadi lagi bersatu. Lagi apa dia satu lagi tu? Tak sudah. UMNO, jangan ada bahasa behmu aku. Semua macam tu ya. Dia ibaratlah semana do remi tu. Ni orang politik lah. Aku tak main politik lah. Tapi kena rakyat itulah. Rakyat itu jaga. Umur ni geng-geng ni, geng lah semana do remi. Yang nak kata aku kemah, aku banyak dak. Kalau kawan tak tubik, tak boleh tubuh kerajaan. Kalau kawan lagi tubik, jatuh kerajaan. Lah semana do remi, tiga-tiga orang. Tengok kau lah musannaf rahimakumullah. Ni dak belau, sabit aku hebat dak. Kalau tak sabitmu tak boleh ni. Tak sabit kau ni capur pun tak cukup. Ni politik. Dia hajar belakang. Ada dalam Islam? Ada. Dalam Islam hajar kita. Tengok. Molek ke dia ni? Siapa kata molek? Dia manusia, makhluk baharu. Baharu yang ada silap. Tapi yang mana lebih baik? Dia kira gitu. Nak cari macam Nabi Muhammad? Tak ada lah. Khairul qurun qurni, Nabi kata. Nabi kata sebaik-baik kurung-kurung aku. Lepas pada tu kita gini tengok yang mana lebih baik lah. Nak tengok macam Nabi Muhammad ambil di mana? Tak ada lah. Antara kita gini dua orang. Seekor mari tak masuk Jawi. Seekor mari masuk Jawi. Mu nak pilih siapa dia? Nak pilih siapa dia? Ikhlas cakap atas agama. Seorang lagi dia jahat tara mana pun. Makna dia bila dia ada la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Siapa-siapa yang ada la ilaha illallah, jika dijual dunia ni dan isinya, tak boleh nilai dengan la ilaha illallah. Ni cakap atas Islam, atas sebagai guru. Kawan ni pula baik tak ada, tapi dia tidak ada la ilaha illallah, laku tak? Tu yang faham. Ini jaga agama yang bukan politik ni. Kita faham itu. Abu Talib. Abu Talib ni Nabi Muhammad tidak waktu dia. Harta habis, tak kira. Bela Nabi Muhammad. Tepat dia di mana? Lalu apa? Kau nak banding orang kafir yang baik Abu Talib tu, ada orang-orang. Faham gini? Tuan-tuan. Nah, kita bukan tengok tajuk tentang politik, tengok tentang Islam tu. Tapi semoleknya. Orang Islam yang baik. Ni dak kita kena bahu. Lebih baik kafir yang baik daripada Islam yang jahat. Yang menurut pelagar yang jahat, apa baik tak ada? Aku tak ada baik tu. Kita sendiri mengagama kita hidup pelagar orang kafir yang baik dengan Islam yang jahat. Allahu akbar. Apa Islam jahat lah? Cari hak baik berlamak lagi. Kalau pelagar gitu dari segi akidah pun Islam lebih baik. Sebab dia ada la ilaha illallah tu. Mana dalil orang yang ada la ilaha illallah tak ada semayang, tak ada puasa, tak ada apalah hadis sebut. Kami ada satu perkataan yang ditinggal oleh nenek kami dulu. Apa dia? La ilaha illallah. Hak tu. Apa yang dapat saya dapat tanya Rasulullah dengan la ilaha illallah? Melepaskan mereka dari api neraka Allah. Kalau mu yang baik derma tolong orang, buat baik tapi tidak ada la ilaha illallah, tak ada mana? Hak ni tajuk dia tu. Kita kena faham kau tu. Dok royak ada Islam ni tajuk dia pergi mari bahas Quran, bahas hadis. Kalau pelagar kau tu macam tu. Ni saya cakap gitu. Ada orang yang tanya saya, Ustaz, antara orang Islam yang baik, tanya betul-betul. Saya cakap ikhlas sebagai guru. Saya bukan ahli politik, saya tak ambil calon mana. Saya cakap atas agama kita Islam, dia Islam, saya Islam. Mari kita kembali Quran. Quran kata siapa ada la ilaha illallah, maka terbukalah pintu langitnya. Apa kunci pintu langit? Tanya orang Yahudi pada Sayyidina Ali. Kunci pintu langit syirkun billah, syirik kepada Allah. Apa pintu anak kuncinya? La ilaha illallah. Kenapa? Bila ada la ilaha illallah, terbuka pintu langit amalan yang diterima. Orang yang tidak ada la ilaha buat baik tak mana pun tak. Tu tajuk dia. Kita berjahannam Islam sendiri. Berlama pahaman ini, terutama orang-orang politik. Tengok kalau musannif rahimahullah. Saya bukan nak keping politik mana, ikut suka umur lah. Aku bukan boleh tetap lama pun. Tapi nak royak kata supaya kita tak dihimpunkan dengan orang kafirun pada hari kiamat esok. Tajuk dia gitu.
Tengok qala musannif rahimahullah. Ni atas ilmu. Atas hujah tengok. Buka hadis ke, buka sirah, buka ayat Quran ke, antara orang ada la ilaha illallah tu. Sampaikan Sayyidina Ali bila nak tetak seorang laki-laki dia. Nama apa seorang paling pegang Islam, nama apa? Kau tu mengucap la ilaha illallah. Dia tetak kepala juga. Nabi suruh bayar dia. Kenapa kamu bunuh dia? Dia takut tetakkan pedang. Kamu tahu mana? Nabi tak beri bunuh. Haram darah orang yang ada la ilaha illallah. Tu kafir yang mengucap la ilaha illallah. Kita tuan. Oh, kita jangan musing. Jangan orang kafir jangan. Sementara dia kuat saja. Dia kuat banyak, dia tak peduli mung siapa dia. Dia lemah memang macam tu. Tengok, sebab tu Allah kata, ulama kategori kata kafir zimmi, kafir muahad, kafir siap. Tengok kita. Jangan hurai satu benda mengikut pahaman politik. Hurai ikut Quran hadis. Baru kita faham. Hurai ikut pahaman politik, dia akan pusing ikut politik dia. Tengok kita. Sekali ada orang komen aku, wajib haragono pun. Jumpa aku, jangan komen belakang. Jumpa mari. Ustaz Zamri tak puas hati buat ni. Tak apa, saya akan royak. La ilaha illallah, jika dibeli isi Allah ini, langit dan bumi itu, tidak boleh timbang berat lagi la ilaha illallah. Ingat tu. Habis selesai, mu mari bahas ke mana tak boleh. Jadi kalau orang kafir baik taruh mana pun tak diterima. Orang kafir yang paling baik siapa dia? Abu Talib. Sebab apa? Belah Nabi Muhammad. Cakap lingkuang lepas tu dia belah mula. Bodoh tengok kita ni. Sebab apa Melayu kita bodoh sangat? Sedih sungguh saya kata betul. Nak marah politik satu tajuk, tapi ni bab akidah. Bab akidah satu akidah, politik parti tu soal lain. Tapi bila gurai politik, kaidah ni. Tak kenal awak kena fikir itu. Itu habis. Sikit kira dah. Ni tajuk tasasul dia masuk ke mana tu aku tak tahu. Tengok Dan ia itu batilun. Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Persaksian bukti mata tengok. Bukti ada. Kalau Tuhan jenis tersasul tadi, macam mana nak jadi ni? Yakni dengan pandangan dua butir mata kepala. Jadi pandangan mata juga boleh menjadi hujah dalil untuk menguatkan iman kita. Dalil apa? Tengok Allah ni. Semua ni menunjukkan pada Tuhan itu ada sifat kidam. Kenapa kalau Tuhan ada tidak sifat kidam baru terdaur yang tak diterima oleh akal. Gitu. Maka tetaplah kita mengaku dengan tentu sungguh Tuhan sedianya dan tak baru. Jadi bila dua jalan tadi kita bahas tak boleh pergi dah. Otak kita mustahil, pusing pergi mari Tuhan kidam, selesai lah. Selesailah tanggungjawab kita mengaji, faham satu benda lah. Yang wajib atas kita ketahui. Maka betul lah. Apa betul? Kena sungguh, berpakat sungguh, sepakat sungguh. Pengakuan dalam hati kita. Setelah kita bahas tadi. Dengan pengakuan Tuhan dalam Quran. Apa perlu? Bahas gini. Tuhan urailah Quran dari panggil dalil nakli. Hak ni dia panggil dalil akli, dalil akal. Yang dinamakan dia orang yang beriman. Baru kita dipanggilkan orang yang beriman dengan Tuhan yang bersifat dengan kidam. Setelah kita dapat dalil dan hujah. Wallahu subhanahu wa ta'ala huraian sifat yang ketiga baqa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihna fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadikal ulama wa salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.